wanita hari ini. Alah, tak kelakar tau. Apa salahnya, Am? Dia single, kau pun mampu, okeylah tu. Yang itu Mak Senah setuju. Confirm sepadan. Amboi, Mak Senah. Cakap pelan-pelan sikit boleh tak? Kalau si Hanan tu kat atas dengar tu kat mana saya nak letak muka saya? Alah, tak payah malu-malu lah, Am. Manalah tahu kau boleh bina keluarga bahagia ke? Apa benda yang kau merepek ni, Dos? Ha? Hanan tu budak sekolah lah. Aku pun ada isteri. Am, aku yakin kau boleh berlaku adil. Kau hantar je surat kat Mahkamah Syariah. Memanglah Anan tu budak sekolah lagi, tapi dia dah boleh kahwin apa? Kau ingat kahwin ni boleh main-main macam main masak-masak? Budak-budak sekolah main. Kahwin ni pasal hati dan perasaan, kau tahu tak? Tak boleh main-main. Tak ku sangkakan semua ini bisa terjadi. Dahulu teman, kini kau menjadi istri. Itu dia tadi sedutan siri kekasih Pak Surya. Tapi itu situasi yang berbeza lah kan. Tapi ramai dalam kalangan penonton-penonton kita mungkin yang melalui pengalaman yang mana memang mereka sendiri yang membuat keputusan untuk memilih pasangan yang berbeza usia. Betul. Ada yang pasangan suaminya berbeza lebih dewasa, ada juga yang isterinya jauh umurnya. Tapi itu saya rasa umur bukan tidak menjadi masalah. lah Sebenarnya dah ada komen kita yang kalau boleh kita bacakan. Zainab berkata, saya pun kahwin dengan lelaki muda. Umur saya masa bernikah 59 tahun, suami umur 26 tahun. Kini berkahwin dah 2 tahun, kami bahagia sampai sekarang. Dan Umira berkata perbezaan umur hanya soalan nombor. Dalam perkahwinan yang penting adalah soal tanggungjawab. Ini yang kita nak kupas dengan lebih lanjut lagi bersama dengan tetamu kita di dalam talian yang dah pun bersama dengan kita. Kita bersama dengan 3 orang tetamu hari ini, 2 pasangan yang baru mendirikan rumah tangga dan juga dengan seorang perunding motivasi. Kalau boleh kita perkenalkan, kita bersama dengan Baba Love iaitu Encik Muhammad Syukri Hushim selaku perunding motivasi. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat tengah hari Encik Muhammad Syukri. Salam Kak Liza dan juga Pendeta Pegawai. Sihat-sihat. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Muhammad Akmal dan juga Puan Suhana Muhammad Esa dan juga pasangan Intan Liana Saleh dan juga Muhammad Aizam. Tahniah kedua-duanya. Boleh dikatakan pasangan baru berkahwin jugalah. Ya, darah manis lagi ni dua-dua ni. Tahniah. Selamat pengantin baru kita ucapkan. Okey, kita nak tanyakan dahululah. Sebelum kita tanyakan kepada Encik Syukri, kita nak tanyakan dahulu kepada Intan dan pasangan lah kan. Kalau kita bercakap dengan pasangan tentang topik kita hari ini, pasangan beza usia. Ini kita cakap tentang masyarakat kita. Kadang-kadang bila kita, orang manusia ni bila kita belum kahwin, dia tanya bila nak kahwin. Dah kahwin dia tanya, bila nak ada anak. Dah anak seorang, bila nak anak nombor 2. Sibuk awak rancang je. Okey, kalau katalah hubungan perkahwinan tu tak panjang, berpisah pula, dia tanya, tak ada plan ke nak cari pengganti? Dah cari Ada pengganti. je Dia soalan tanya je. pula, anak siapa? Dari mana? Gaji berapa? Umur berapa? Jadi Intan, ada tak Intan mengalami situasi yang sama seperti itu bila Intan nak mendirikan rumah tangga? Apatah lagi mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga bersama dengan Aizam yang ada sedikit perbezaan usia di situ. Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk pertanyaan tu sebenarnya macam Intan untuk second marriage actually. So pertanyaan-pertanyaan tu tak ada sebenarnya. Awak kira bertuah lah. Kiranya selepas berpisah dulu tak adalah orang tanya bila nak cari pengganti, tu tak adalah. Oh, ada juga ramai yang tanya tapi kita senyap-senyap je. Okey. Tetapi Intan, bila Intan menyuarakan pendapat yang Intan nak berkahwin bersama dengan Aizam, ada tak soal usia tu menjadi satu isu di rumah ke antara kawan-kawan bertanya kenapa awak nak kahwin dengan dia yang 10 tahun beza usia bersama dengan awak? Ada juga sebab macam Intan untuk second marriage ni sebab kebanyakannya takut. Takut macam benda tu berulang lagi kita kahwin dengan orang yang lebih muda dari kita. So benda tu memang akan ada persoalan daripada kawan-kawan. Family pun ada juga. Tapi
minta yakinkan diorang just jodoh tu semua ditentukan oleh Tuhan. Itu je, kita yakin. Okey. Saya ambil apa Intan katakan tentang yakin. Ini kita nak bertanya kepada Akmal dan juga Puan Suhana Esa. Kalau tadi Intan perbezaannya lebih kurang 10 tahun, tapi perbezaan antara Akmal dan juga Puan Suhana ini 25 tahun. Cerita ini sangat menarik kerana tular kisah kalau dahulu statusnya antara guru dengan murid, tapi hari ini suami dan juga isteri. Tahniah kita ucapkan kepada keduanya. Puan Suhana dan juga Akmal, mungkin boleh kongsikanlah bila anda berdua ni nak buat keputusan, terutama sekali Akmal, bagi tahu keluarga nak melamar isteri, apa reaksi dan tindakan keluarga ketika tu? Hai, Assalamualaikum. Salam. So, sebenarnya daripada reaksi kedua-dua belah pihak lah, especially pada saya punya isteri. Dia agak terkejut jugalah masa kita melamar. Masa tu kita berikan dia hadiah pertama, iaitu cincin pada birthday dia. Dia mungkin terkejut lah. Terkejut Tapi Puan Suhana pernah tak menjangka keadaan ini berlaku? Saya baca kisah tu kan. Daripada tahun 2016 ambil gambar dengan cikgu selfie bersama kan. Tapi hari ini dah selfie tu sebagai suami isteri. Jadi Puan Suhana mungkin boleh kongsikanlah bila Akmal meluahkan rasa cintanya tu, percaya tak percaya ke ataupun macam mana? Hai, Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya jodoh kita kan, kadang-kadang kita tak tahu di sebalik kerahmatan yang Allah bagi tu sebenarnya. Bila saya sebagai seorang guru dan dia sebagai saya pada masa tu, jadi kita tidak ada apa-apa hubungan kecuali hubungan sama ada isteri, anak murid dan cikgu lah sebenarnya. Dan kami pun sama. Sebab saya seorang guru sukan sebenarnya. Banyak cerita lah sebab dia aktif dengan sukan yang kami dia lakukan tu, dia banyak yang dia sertai kan. Kemudian bila dah habis sekolah tu kami masih tak bersama lah, cuma tak menyangka lah gambar-gambar yang kami sama sebab kami sering bekerjasama. Kemudian sehinggalah satu hari tu dia datang dengan membawa seperti cincin, dan saya pun sebenarnya perkara tu macam terkejut juga. Terkejut kan, macam terima tak terima, macam tu lah sebenarnya. Tapi saya terbaca juga di artikel berkata dulu Akmal suka ketuk-ketuk pintu bilik bekas cikgunya, Puan Suhana, dan terus ketuk hati cikgunya tu, bekas cikgunya. Tapi kan nak tanya, bila orang, ini realitinya lah kan Fiza, bila ramai membacanya, ada yang tertanya juga, tak awkward ke, tak kekok ke anda berdua ni bermula di sekolah sebagai cikgu, pelajar dan kini bergelar suami dan isteri? Mungkin Akmal boleh kongsikan. So sebenarnya kalau dari segi cerita kekok tu memang ada lah. Kalau dulu kita panggil cikgu, dekat sekolah panggil cikgu mesra-mesra. Tapi selepas seminggu perkahwinan kita macam sedikit balik, remind balik. Dulu kan sayang ni cikgu. Cikgu, tapi sekarang panggil sayang tak? Saya rasa saya dengan Sugi ni walaupun pakai pelitup muka tapi kami tersenyum-senyum. Ya, betul. Ini satu kisah yang cukup memberikan inspirasi. Jadi banyak kita nak tanyakan kepada Suhana, kepada Akmal, Intan dan juga Aizam. Tetapi kita tanya dulu kepada kita punya perunding motivasi hari ini. Cik Syukri, kalau kita cakap tentang perkahwinan ataupun pasangan beza usia ini, kadang-kadang pasangan yang mendirikan rumah tangga tu mereka memang tak ada masalah. Bezalah 20 tahun ke 30 tahun ke, sebab mereka yang dah buat keputusan, mereka yakin dengan apa yang ingin mereka lakukan. Macam Intan katakan tadi. Yang menjadi masalah ni kadang-kadang orang sekeliling. Orang sekeliling yang suka sibuk macam nanti okey kukuh ke dari segi kewangan dia. Kalau katalah lelaki tu lebih muda, kalau perempuan tu lebih tua pula, tak apa ke kalau wanita tu lebih tua, bagaimana pula dengan proses-proses seterusnya? Tak apa ke kalau lelaki tu muda nanti tak cukup matang dan sebagainya. Ini persoalan yang kadang-kadang tak ada masalah bagi pasangan, tetapi orang sekeliling tu yang merasakan itu satu masalah bagi mereka. Kalau boleh dikongsikan. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah, soalan tu sebenarnya Kak adalah satu benda yang standard. Semua orang akan berkata-kata begitu. Jauh beza ni usia ni. Boleh ke? So sebenarnya benda tu adalah fitrah. Benda tu adalah fitrah manusia yang sentiasa bersangka-sangka. Cuma kita ni
Kita bagaimana kita nak mengontrol, mengawal perkara tersebut. So macam pasangan-pasangan kita, sahabat-sahabat kita seronok, saya sendiri teruja tengok kan. Bila saya teruja tengok, ya Allah seronok, kita doakan semua kebaikan. Jadi bagaimana kita nak counter balik perkara-perkara ini. Jadi kalau kita tengok kalimah fitrah itu, fitrah, tengah-tengahnya ada apa? Huruf R. Sekarang R tu tukarkan kepada N. Jadi kalimah apa? Okey, baik. Tapi kan Encik Syukri. Ya, nak sambung. Encik Syukri nak sambung. So, jadi benda R dengan N itu pun membawa maksud. R itu ialah rahmah. So, benda yang apa yang berlaku ialah rahmah yang Allah bagi kepada mereka. Yang orang lain tak dapat nak rasa. Yang kita ni tengok, bila tengok tu tengok dengan cara yang bagaimana. Melihat kebaikan ataupun melihat yang penuh dengan persangkaan. Bila penuh pada persangkaan, sebenarnya N itu ialah nafsu kita. Nafsu kita yang melulu, yang judgement orang dan sebagainya, kita tak letakkan diri kita dalam keadaan ini. Apakah baiknya, alangkah baiknya bila kita melihat keadaan itu, kita doakan orang-orang. Dan bila kita doakan mereka, doa itu patut balik pada kita. Reflect. Seronok bila kita dalam keadaan yang penuh sumber dengan kasih sayang. Okey. Yang penting penuh dengan kasih sayang. Kita sebenarnya dapat banyak juga komen-komen di Facebook, termasuk rakan-rakan host kita yang lain seronok rancak mereka di dalam WhatsApp ni berkongsi pandangan dan juga pendapat mereka. Kak Nak tadi yang Sugi dah bacakan tadi tu, Kak Nak bagi tahu yang Kak Nak sebenarnya beza dengan pasangan dia 32 tahun. Ada satu ni pantun dua kerat daripada Puan Ruzi Yati Haji Said. Katanya pasangan beza usia, yang penting dia buat kita ceria. Suka pantun tu. Dan ada satu lagi ni daripada Azlan, katanya saya insya-Allah akan bertunang dengan lelaki yang 8 tahun lebih muda dari saya. Saya 33 tahun, dia 25 tahun. Doakan kami. Kami doakan yang terbaik. Farin Ahmad tak berpantun lagi ya. Farin Ahmad kita tengah tunggu, dia tengah typing sekarang ni. Baik. Kami nak dengarkan banyak lagi daripada tetamu-tetamu kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan juga pendapat orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Silakan. Bagi Zuli, kematangan seseorang tu tak boleh diukur dengan umur. Ada orang berpendapat lelaki ni dia lambat matang. Betul ke? Tapi bagi saya betul. Kadang-kadang yang mematangkan seseorang adalah melalui pengalamannya. Jadi kalau kata kita bercinta dengan orang yang lebih muda, tapi kalau dia ada banyak pengalaman, mungkin sedikit sebanyak membantu dalam hubungan itu. Tapi ada yang dia mungkin dia berusia tapi dia tak ada pengalaman dalam bercinta. Itu pun masalah juga. Jadi bagi saya tak ada isu umur kot. Bagi saya perbezaan usia untuk kedua-dua pasangan agak penting sebenarnya, sebab kadang-kadang kita perlukan orang yang lebih matang untuk guide kita dalam kehidupan. So mungkin juga orang yang matang tu juga boleh menentukan kebahagiaan kita. Mungkin ada kurang pergaduhan, mungkin ada berselisih yang faham, tapi bila ada seorang yang agak mature dan juga neutral untuk orang kata memperbaiki masalah dalam hubungan tu, insya-Allah mungkin perbezaan usia tu agak penting lah. Perbezaan umur dalam perkahwinan tidak memainkan peranan penting. Yang pentingnya persefahaman pertama, kedua keserasian. Contoh paling jelas sekali isteri saya sendiri. Beza umur kami 12 tahun. Tapi alhamdulillah kami bahagia sampai ke hari ini. Sebagai contohnya, saya ni jenis suka ride. Tapi isteri saya follow je saya like, walaupun dia tidak berapa minat pun. Itu dia pendapat daripada penonton-penonton kita. Dan ini juga kita nak bacakan lagi yang sempat dikongsikan oleh anda di Facebook, iaitu daripada Puan Siti Fatimah. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik beza usia dengan suami 11 tahun. Makcik lebih tua, usia perkahwinan 33 tahun. Anak ada 4 orang, seorang perempuan dan 3 lelaki. Dan daripada Nur Juliana pula, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan pasangan pemuda jarak 12 tahun. Sugi, sebenarnya ni saya merasakan bahawa mungkin ramai dalam kalangan wanita agak gentar ataupun takut kalau nak berkahwin dengan lelaki yang lebih muda. Mungkin kalau kita fikirkan daripada banyak faktor, dari segi wanita ini ada fasa-fasa penuaannya, kemudian dari segi
kekukuhan kewangan, kematangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya ramai dalam kalangan penonton-penonton kita yang memang mendirikan rumah tangga dengan pasangan jauh beza usianya. Terima kasih kerana anda berkongsi komen-komen anda. Kami akan bacakan lagi sebab memang teruja bila baca komen-komen anda. Dan kini nak tanya kepada Aizam pula lah. Aizam, bila kita dah sampai satu usia tu katalah 26, 27, 28 dan ke atasnya, keluarga pastinya akan bertanya bila nak kahwin. Dan Aizam, perkahwinan pertama ini bersama dengan Intan, ada tak persoalan di mana usia Intan dan juga Intan ada anak-anaknya menjadi persoalan dalam keluarga Aizam sendiri? Okey, Assalamualaikum. Firstly, sebab kita nak kahwin kan kena tanya family kan. So family saya first bila dapat tahu, diorang bagi benda yang positif lah. Diorang tak ada cakap like, sebab diorang nak saya bahagia, saya yang pilih hidup saya. So kalau diorang halang pun tak best juga. So bukan benda ni pemilihan dalam hidup semua dia sendiri juga. Pendapat orang pun apa kalau cakap kat kita, kalau tak kena dengan kita tak kena. So saya pilih hidup saya macam ni. Family saya pun terima, alhamdulillah. Tapi Aizam nak tanya jugalah, Aizam baru berusia 25 tahun ke kalau tak silap saya, betul? Sekarang Tahun ni 26. Okey, 26 tahun Aizam menjadi seorang bapa pada anak-anak Intan. Bagaimana perasaannya? Orang biasalah orang kaitkan lelaki ni dia matang lewat sedikit. Tapi kini bersama dengan seorang isteri dan anak-anak, bagaimana Aizam mengubah suai diri Aizam? Mungkin pengalaman tu saya ada anak buah. So bila so macam bagi saya Intan ni cakap dia nampak saya tak kikuk lah. So saya buat benda tu macam memang anak saya. The natural Saya lah. tak ada rasa malu, tak ada rasa macam malu-malu. Saya nak marah, saya marah. Kalau saya rasa nak tegur, saya tegur. Saya macam, tapi saya buat, saya marah, saya tegur semua. Saya kena tengok mak dia lah. Tengok mak dia marah ke. Macam tu kan. Tapi asalkan saya marah, tegur ke apa yang saya ajar, semua tu tak melebihi had ke apa kan. Itulah. So dia pun cakap, dia pun orang kata terima benda tu dia nampak okey, alhamdulillah. Sugi, sebenarnya kalau tak diberitahu tentang umur, mungkin rata-rata kita pun tak boleh agak sangat sebenarnya. Dari segi perbezaan umur tu nampak lebih kurang sebaya dan sebagainya kan. Tapi ini kita nak tanyakan kepada Akmal dan juga Puan Suhana lah. Akmal dan Puan Suhana. Akmal, bila Akmal buat keputusan untuk mendirikan rumah tangga dengan wanita yang ada perbezaan usia ni, mesti Akmal dah fikir dah macam-macam kan, dari segi kematangan, dari segi kekukuhan kewangan. Maknanya lelaki ni merupakan tonggak utama keluarga, dari segi penerimaan anak-anak, keluarga dan sebagainya. Jadi apa perancangan Akmal ketika itu? Dan saya yakin ada keistimewaan Akmal ni sebenarnya yang boleh membuatkan Puan Suhana ni terbuka hati, sebab bukan biasa-biasa, bukan mudah kan sebenarnya untuk membuka hati seorang wanita yang lebih matang ni. Boleh Akmal dengan Suhana kongsikan? So sebenarnya memang kita, especially kita fikir pada future kita lah, apa yang akan jadi lepas tu. Tapi dekat sini sebenarnya kami sendiri ada partner untuk bisnes yang kami jalankan sekarang ni. So dekat kami punya bisnes iaitu Sambalana Bistro, yang mana kita dah hampir dekat 5 ke 6 tahun kita dirikan bisnes ni. So dekat situ dari segi kewangan, dari segi rumah tangga memang banyaknya kita buat sama-sama lah. Yang menjadikan dari segi rumah tangga kita macam sama pun je. So dekat situ best lah. Jadi pun sebenarnya bagi saya lah, jarak usia sebenarnya bagi kami dua lah sebenarnya. Jarak usia bukan penghalang lah untuk kita untuk sebuah ikatan. Kita dah mampu kekal bahagia lah sebenarnya. Lagipun macam Asma ni bila kita dah tahu lah, baru rumah tangga baru dia tahu dia punya perangai dia masih tertarik ni kat sini. Jadi sebenarnya dia sendiri merajuk, sepatutnya saya pujuk dia, tapi tak, dia pujuk saya. Masya Allah. Yang tak ada, saya rasa situasi saya tak pernah jumpa selama ni. Dia merajuk tapi dia pujuk saya. Saya nak tanya. Siapa yang lebih kuat cemburu antara anda berdua? Soalan panas. So, itu sebenarnya kalau dari segi cemburu lah. Memanglah kita tahu benda tu
pada orang perempuan. Cemburu, mengajuk, itu dah. Macam tadi cakap, kalau orang perempuan majuk, kita akan pujuk. Tapi kalau orang lelaki majuk, kita sendiri pujuk. Itu formula rumah tangga. Kalau isteri salah, awak kena minta maaf. Tapi kalau awak yang bersalah, awak diam, awak maafkan diri awak sendiri. Okey, baik. Kita ada banyak lagi komen di Facebook. Ira Sofia berkata, pasangan beza usia bukan halangan. Dapat pasangan lebih matang, dapat beri toleransi dalam hubungan. Dan Baharudin berkata, Fatih Najwa berkata, kesefahaman dan kematangan yang cukup. Encik Syukri, kalau kita lihat, ramai yang berkata kematangan ini amatlah penting untuk mendapat kesefahaman dalam perhubungan itu. Dan secara amnya, dari saya kecil sampai sekarang, ramai yang berkata, lelaki ni matang dia lambat sedikit, wanita dia matang lebih cepat daripada lelaki. Jadi, adakah ini betul ataupun mitos? Dan bila wanita yang berkahwin dengan lelaki yang lebih muda ni, adakah ia menjadi sukar buat mereka dalam tahun-tahun yang akan datang kerana lelaki datang lewat? Soalan menarik ni. Lelaki matang lewat. Dia simple je. Macam saya sendiri, masa kecil-kecil memang lambat matang lah. Lambat matang. Tapi bila lelaki ni, bila matang, dia punya peak tu terus laju. Contoh macam Ikmal. Tak mustahil Ikmal boleh dominan dalam rumah tangga dia. Jadi benda ni sangat-sangat terkait dengan bagaimana Quran turun wahyu yang pertama. Allah turunkan wahyu pertama dengan kalimah Iqra, baca. Bila sebut tentang baca, di kalimah asasnya ialah qara'a, baca. Bagaimana kita nak membaca pattern manusia, bagaimana nak membaca emosi manusia, dia akan pergi kepada, bila baca, dia ada pergi pada satu sifat iaitu qura. Qura ni apa? Kumpul, analisa. Contoh, bila suami membaca keadaan emosi isteri dan sebagainya, dia sedang mengumpul maklumat, okey, isteri aku sedang macam mana, apa yang sedang berlaku kepada isteri aku. So bila berlaku macam tu, dia akan pergi kepada allamahul bayan, dia akan pergi kepada pattern, okey, kita dapat keterangan ni, so bagaimana kita nak menguasai isterinya, isteri bagaimana nak menjaga suaminya dan sebagainya. So ini yang penting. Bila pergi kepada faktor angka usia tu ialah angka, it's normal. So benda ni adalah satu benda fitrah, manusia memang suka kepada angka. So Kak Fiza pun sama kan, kadang hidup ni penuh dengan angka. Kita tak berlari daripada angka, setiap hari main dengan nombor. Kan? So angka ni boleh tolak tepi sebenarnya. Yang penting suami perlu tahu tanggungjawab dia. Ya, saya suka apa yang cerita tu. Saya suka apa yang Cik Syukri katakan ini. Yang penting suami tahu tanggungjawabnya. Banyak sebenarnya komen-komen daripada Facebook yang bercakap tentang topik yang sama ini, yang mana mereka memberi komen, katanya daripada Baharudin Kasim, umur tak jadi ukuran keharmonian rumah tangga, tapi kesefahaman hukum hakam agama, dan banyak bertolak ansur. Paling utama, kepercayaan yang tinggi pun dah kira bagus. Banyak juga yang DM kita ni kata topik best dan sebagainya. Ada juga kawan-kawan saya kata, sesuai dah topik ni dengan sis daripada Asmi. Dia kata mungkin sedang bercinta dengan pasangan yang ada beza usianya. Ya. Kawan awak Farin Ahmad ada soalan awak tak tengok? Kawan saya Farin Ahmad. Kita jawab soalan Farin Ahmad kemudian. Tapi kita nak tanya soalan dahulu kepada Intan dan juga Aizam sendirilah. Kadang-kadang inilah yang kita katakan daripada awal tadi. Sebenarnya pasangan yang nak mendirikan rumah tangga ni sebenarnya tak ada masalah. Kita sendiri yang nak melalui tak ada masalah kerana kita dah berkenalan, kita dah buat perbincangan dan sebagainya kan. Tapi yang kadang-kadang ni kita yang pening ni nak melayan kerenah-kerenah dan persoalan orang ramai. Saya suka apa yang Aizam katakan tadi, hidupnya, keputusannya dia dah yakin dan buat. Dan bila kita cakap tentang soalan kematangan ini tadi, tak kiralah beza umur tu sendiri, tetapi macam Aizam sendiri tadi dah kongsikan bahawa kalau itu tanggungjawab dan peranan sebagai seorang suami, anda akan lakukan. Bagaimana penerimaan Intan? Walaupun ada perbezaan sedikit usia dengan suami, tetapi bila sampai suami kata tegur, tak boleh buat, kena harus patuh dan akur, tetap kena patuh dan akur, dan suami pun menjalankan tugas seperti biasa. Bagaimana anda berdua berkomunikasi untuk membincang tentang perkara ini? Okey, macam mana sebab bagi Intan kita kena ada secara terbuka macam masing-masing pun terbuka hati. Kalau Azam nasihat Intan, Intan nasihat Azam, so dalam rumah tangga tu communication sangat-sangat penting. And then apa-apa yang salah dia, salah Intan, kita orang terima, tak kira sama ada Intan paling tua, lagi tua daripada dia ke apa ke, kita sesama secara terbuka, sama-sama menegur. So umur tu bukan apa, so tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab. Yang penting tahu tanggungjawab masing-masing.
Okey, baik. Yang penting tahu tanggungjawab masing-masing. Baik, kita nak tanya kepada Akmal dan juga Puan Suhana jugalah. Puan Suhana, biasa orang kata yang lebih tua ni banyak pengalaman hidupnya. Jadi adakah kata putus dalam mana-mana situasi diambil oleh Puan Suhana ataupun Akmal juga diberikan kelonggaran untuk membuat kata putus kalau ada apa-apa situasi yang memerlukan orang kata final decision itulah? Okey, memang kita akui lah seperti pasangan kalau kita tengok hubungan suami isteri dengan jarak yang usia yang sangat jauh, kami bincang, saya sebagai matang, tapi pastikan diri saya matang kat situ. Sebab saya menghormati dia sebagai seorang suami dan kami bersikap terbuka dan sentiasa berbincang. Itu penting sebenarnya. Kan? Apa masalah yang kami hadapi ataupun apa sahaja berkaitan dengan perkara yang besar-besar perkara, kami perlu ada perbincangan. Itu saya menghormati pendapat dia dan dia pun menghormati dan saya dan sama-sama kita bersaling sangat-sangat penting persefahaman saling paling tinggi, paling pentinglah dalam rumah tangga yang kami sebenarnya memang ada cabaran sebenarnya ni kan. Tapi kami macam saya akan dalam fikir saya kata tak semesti kematangan saya ni boleh mempengaruhi segala keputusan. Jadi perlunya. Okey, saling hormat menghormati juga penting. Ya betul. Apa yang Puan Suhana katakan itu banyak sebenarnya kebenarannya yang mana saling hormat menghormati, kena tahu peranan masing-masing dan yang paling penting sekali komunikasi. Dan inilah secara ringkasnya kalau boleh dikongsikan daripada Baba Love kita kepada penonton-penonton. Mungkin ada yang ketika ini masih lagi ragu-ragu nak buat keputusan, ada ahli keluarga pun mungkin anak-anak nak bawa calon kan, kata macam betul ke, fikirlah 18 kali dulu boleh ke tak boleh dan sebagainya. Mungkin bolehlah beri sedikit rumusan dan juga sedikit tips kepada penonton kita tentang topik kita pada hari ini iaitu pasangan beza usia. Tepuk dada tanya hati. Yang penting cinta itu fitrah. Terus suburkan cinta dengan rahmat Allah. Itu je. Cinta cari rahmat Allah. Dahulukan Allah, insya-Allah cinta takkan kekal sampai jannah. Rumusan yang cukup ringkas tapi memang kena dengan topik kita pada hari ini iaitu pasangan beza usia dan ramai dalam kalangan anda telah berkongsi komen anda. Terlalu banyak komen. Dan saya rasakan apa yang paling penting sekali sebenarnya usia bukan penentu kebahagiaan. Tetapi tak kiralah tua ke muda ke sama usia ke, tapi apa yang paling penting sekali tentang komunikasi, tentang bagaimana kita tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing. Serta yang paling utama adalah kita buat keputusan diri kita, bukan disebabkan oleh faktor-faktor sekeliling. Okey, ada satu lagi komen yang mungkin sempat kami bacakan ada daripada Mas Tura yang berkata ada ipar beza usia yang jauh dan sekarang dah ada 3 anak dan 4 cucu, semoga berbahagia bersama. Dan kami harapkan kedua-dua pasangan kita juga semoga anda berempat berbahagia sehingga ke orang kata jannah ke jannah, insya-Allah. Semoga rasa kasih, sayang, cinta, gaduh manja yang ada pada hari ini itu akan kekal sampai ke akhir hayat nanti. Dan sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini yang banyak berkongsi pengalaman, tips dan insya-Allah sama-samalah kita dapat jadikan manfaat dalam kehidupan seharian kita. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye.